Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda, kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Bertajuk laporan PN timbang tarik balik sokongan pada Ismail Sabri 5 Ogos 2022. Berita penuh. Perikatan Nasional PN sedang menimbang untuk menarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri Ismail Sabri menurut laporan The Star. Laporan itu mendakwa ia kerana Ismail Sabri tidak menunaikan apa yang dikatakan sebagai perjanjian untuk melantik Ahli Parlimen Bersatu sebagai timbalan Perdana Menteri. Ismail Sabri dilaporkan dijadual bertemu dengan delegasi PN semalam berhubung perjanjian itu. Namun ia dibatalkan di saat akhir. Delegasi PN merangkumi Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu Azmin Ali, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan dan Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar. Menurut laporan itu lagi, mesyuarat MPT Bersatu pada Selasa yang lalu secara umumnya setuju yang sokongan terhadap Ismail Sabri perlu ditarik jika dia tidak boleh dirunding agar menunaikan persetujuan yang telah dicapai. Selain berkenaan perjanjian itu, laporan itu turut membayangkan para pemimpin Bersatu tidak gembira dengan aspek lain kepimpinan Ismail Sabri. Laporan itu turut memetik timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faisal Azumu sebagai berkata kerajaan persekutuan telah menyekat dana kepada ahli politik Bersatu. Katanya, ini tidak adil. Mereka cuba jejaskan pengaruh kami di lapangan. Tetapi ia menjejaskan rakyat, katanya yang juga adalah Menteri Belia dan Sukan. Laporan itu juga mendakwa beberapa tokoh dalam Bersatu kecewa mereka telah disingkirkan daripada jawatan dalam syarikat berkaitan dengan kerajaan atau GLC yang dipegang sebelum ini. Namun menurut laporan itu lagi, Azmin tidak bersetuju dan keluar daripada kumpulan wasip kepimpinan Bersatu selepas mesyuarat. Azmin memberitahu The Star yang Bersatu perlu terus komited dalam kerajaan Ismail Sabri kerana ia di landasan yang betul. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Habislah denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kali ini betul-betul habis. Macam mana Najib Zahid perlu jawab benda ni? Satu dokumen terbaru yang memang akan bikin pening kepala Najib Zahid H2O wajib jawab. Ini memang bikin pening kepala. Belum pun selesai kes Najib Razak, belum pun selesai kes Zahid Hamidi, malah Najib Razak akan bakal dipenjara pada pertengahan bulan ini kalau dia salah di Mahkamah Persekutuan. Muncul lagi satu lagi penyelewengan wang berjumlah 890 juta ringgit Malaysia. Aduh, pening kepala. Tuan-tuan dan puan-puan, dokumen yang baru diterima telah diterbitkan di syahbudin.com.net. Kamu boleh cari syahbudin.com.net. Baru sebentar tadi, 4 Ogos diterbitkan, maksudnya baru tadi. Penyelewengan projek kapal perang LCS hanguskan sebanyak 890 juta ringgit Malaysia. Najib, Zahid dan H2O wajib jawab. Itulah tajuknya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengalu-alukan tulisan ini sebenarnya. Sebelum itu saya ingin kongsi dulu siapa yang tulis benda ni, supaya kamu tahu siapa tulisannya. Oh, panjang betul. Ditulis oleh Rafi Siramli. Habislah.
Rafizi kalau memang dia keluarkan barang habis. Sebab dia akan keluarkan dengan bukti, dengan segala-gala bukti yang kukuh. Tak cakap sembarang cakap. Tak macam penyokong-penyokong yang memang sangat suka dengan Najib Razak. Duk marah-marah, duk kata-kata di YouTube dan sebagainya. Tetapi kalau Rafizi yang kata memang sekali dengan buktinya dia beri dengan detail. Oke, so kata Rafizi dalam tulisan dia, saya mengalu-alukan tumpuan masyarakat kepada nasib prajurit negara yang secara langsung terkait dengan dana awam. Isu ini lebih kritikal berbanding skandal-skandal lain, kerana ia melibatkan pelbagai dimensi multidimensional seperti nombor 1, dia tulis, penyelewengan dana rakyat untuk membina sistem pertahanan negara yang dianugerahkan terus kepada syarikat yang dikawal oleh tabung amanah yang sepatutnya menjaga kebajikan prajurit. Nombor 2, apabila projek dan dana diselewengkan bukan saja tabung amanah mengalami kerugian, sistem pertahanan negara turut terdedah kepada pelbagai risiko apabila kelengkapan dan persenjataan menjadi lapuk dan ketinggalan zaman. Nombor 3, mangsa seterusnya ialah prajurit yang terus dipinggirkan dan tidak terbela. Sedangkan jika berbilion ringgit yang diselewengkan melalui perolehan projek-projek pertahanan ini tidak berlaku, wang itu boleh digunakan untuk memberi allowance dan pension yang lebih baik kepada prajurit. Hari ini, pengerusi jawatan kuasa kira-kira awam atau PAC yang berhormat Wong Kah-Wok mengeluarkan kenyataan mengenai dapatan-dapatan PAC yang meneliti pengendalian projek Littoral Combat Ship ataupun LCS yang telah berlautan sejak tahun 2011 yang lalu lagi. Untuk makluman semua orang ramai, projek yang dianugerahkan secara terus pada tahun 2011 ini telah menelan belanja sebanyak 6 bilion setakat tahun 2020, tetapi satu kapal perang pun belum disiapkan. Mengikut jadwal kontrak, sepatutnya 5 kapal perang telah disiapkan dan diserahkan kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM untuk beroperasi. Sebenarnya saya telah mengumpul maklumat dan mengkaji skandal ini sejak beberapa bulan yang lalu atas kapasiti saya sebagai orang awam. Tulis Rafizi Ramli. Berikut adalah maklumat penting yang perlu diketahui oleh orang awam. Nah, inilah yang Rafizi berikan satu demi satu detail bukti. Pada 16 Disember 2011, Kementerian Pertahanan telah mengeluarkan surat lantikan Letter of Award atau dikenali sebagai LOA kepada Bastard Naval Shipyard Sdn Bhd BNS untuk membina dan membekalkan 6 second generation petrol vessel ataupun SGPV Littoral Combat Ship LCS dengan jumlah kontrak sebanyak 9 bilion. Menteri Pertahanan pada ketika itu yang bertanggungjawab menguruskan projek ini ialah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO sekarang. Habis. Kerajaan Persekutuan menandatangani kontrak akhir dengan BNS bagi kontrak berjumlah 9 bilion pada 17 Julai 2014. Menteri Pertahanan pada ketika itu yang merundingkan perjanjian akhir ialah Datuk Seri Hisamuddin Tun Hussein, Menteri Kanan Kerajaan Gabungan PAS UMNO Bersatu sekarang. Perdana Menteri pada ketika LOA dan kontrak projek ini diselesaikan tidak lain dan tidak bukan adalah Datuk Seri Najib Tun Razak. Kata Rafizi, saya telah mengumpulkan maklumat berkenaan penyelewengan demi penyelewengan yang berlaku sepanjang sedekat projek ini berjalan. Saya akan kembali mendedahkan satu persatu dalam siri ekspos sepanjang bulan Ogos ini seperti yang saya pernah lakukan dalam skandal NFC, 1MDB, tabung haji dan Felda dulu. Habis. Memang pening kepala Najib Razak, Zahid Hamidi kali ini. Pening, memang pening. Saya bermula pada hari ini dengan soalan yang mudah. Rafizi tanya soalan pertama. Siasatan yang dilakukan secara sedalaman setakat ini menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya 890 juta ringgit Malaysia telah diselewengkan daripada projek ini. Baik dari segi penipuan, wang yang dipindahkan kepada pihak yang bertujuan untuk menipu kontrak, duplikasi kontrak dengan tujuan, tuntutan berganda dan pelbagai penyelewengan ini. Katanya lagi, saya percaya siasatan dalaman ini telah sampai kepada Hisamuddin Hussein sebagai menteri yang menandatangani kontrak dalam tahun 2014
Beliau juga menteri yang telah menandatangani perjanjian tambahan supplementary contract pada 31 Mei 2022 untuk menghidupkan kembali proyek ini. Sebagai Menteri Pertahanan yang paling lama menguruskan proyek ini, beliau sudah tentu tahu tentang segala laporan dalaman mengenai penyelewengan proyek ini. Kenapa sehingga sekarang beliau tidak mengambil tindakan untuk menangani penemuan penyelewengan berjumlah 890 juta ringgit Malaysia ini, kerana tidak ada satu kes pun yang dibawa pada pihak-pihak yang dinamakan terlibat di dalam penyelewengan tersebut? Soalannya. Skandal ini bakal memerangkap UMNO menjelang PRU15 kerana ini akan membuktikan bagaimana UMNO menuduh Pakatan Harapan menjual aset negara, sedangkan di bawah pentadbiran UMNO, nombor 1, Rafizi Ramli menulis, persenjataan dan pertahanan negara terbengkalai sehingga ketinggalan berbanding jiran kita seperti Indonesia. Nomor 2, nasib prajurit yang kebanyakannya Melayu diabaikan apabila dana yang sepatutnya dimanfaatkan oleh mereka hangus akibat penyelewengan. Saya akan terus mendedahkan maklumat terperinci penyelewengan ini satu demi satu sehinggalah Zahid Hamidi, Hishamuddin Hussein dan Najib Razak bersuara untuk menjawab. Skandal kapal perang terbengkalai ini berlaku di bawah pengawasan dan pengurusan mereka. Wajiblah mereka tampil menjelaskan kepada rakyat. Ditulis oleh Rafizi Ramli, Timbalan Presiden Keadilan, bertarikh 4 Ogos 2022. Tulisan ini bukan saya yang kata, tetapi tulisan ini ditulis 100% oleh Rafizi Ramli, orang yang telah bertanggung jawab mengeluarkan skandal 1MDB, sehingga Najib Razak di dalam kes SRC International Sdn Bhd dipenjarakan 12 tahun dan dikenakan denda 210 juta ringgit. Adakah dengan penyelewengan baru ini yang didakwa penyelewengan oleh Rafizi ini akan membuatkan ketiga-tiga mereka pula dalam bahaya yang amat besar? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita yang lengkap, kamu boleh layari sahbudin.com.net bertarikh hari ini 4 Ogos 2022 dengan tajuk penyelewengan proyek kapal perang LCS hanguskan RM 890 juta. Najib, Zahid dan H2O wajib jawab. Kita jumpa lagi.